الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وإمامنا وقدوتنا محمد نبي الرحمة وشفيع الأمة وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى فقد فاز المتقون. Wahai hamba-hamba Allah, bertakwalah kamu kepada Allah dengan mengikut segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya, dan carilah bekalan sebaik-baik bekalan bagi kamu, yakni dalam kehidupan dunia sehingga akhirat, ialah bertakwa kepada Allah. Maka sesungguhnya berjayalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Kita sudah berada di penghujung bulan Ramadan, bahagian terakhir mengikut pembahagian yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Permulaan Ramadan itu rahmat, permulaan Ramadan itu keampunan daripada Allah, permulaan Ramadan itu rahmat, pertengahannya keampunan daripada Allah, dan penutupnya dimerdekakan daripada api neraka. Adakah kita benar-benar dapat memerdekakan diri kita daripada api neraka mengikut ketetapan Allah Subhanahu wa taala? Adalah mengikut sejauh mana kita dapat membina jati diri kita, kepribadian kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi tujuan penting daripada ibadat puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus-shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas orang-orang yang lebih dahulu daripada kamu di kalangan umat nabi-nabi zaman dahulu, supaya kamu bertakwa kepada Allah, mengikut perintah dan meninggalkan segala larangannya. Ketakwaan itu sejauh mana kita mengikut hidayah petunjuk Allah Subhanahu wa taala daripada Al-Quran yang diturunkan di bulan Ramadan. Setelah kita melatihkan diri berlapar, berdahaga, meninggalkan kepuasan hawa nafsu di waktu siang hari,
kerana taat kepada Allah, meninggalkan larangannya, Allah memilih di bulan yang mulia ini diturunkan Al-Quranul Karim. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran, bulan Ramadan diturunkan padanya Al-Quran. Dan Allah menegaskan, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak syak lagi menjadi petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Marilah kita melakukan muhasabah diri, menghitung diri umat Islam secara menyeluruh. Adakah benar-benar mereka mengikut petunjuk yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberi amaran dalam satu hadis, la yunqadanna 'ural islam 'urwatan 'urwatan, fakullama intaqadat 'urwatun tashabbasa an-nasu billati taliha, fa awwaluhunna naqda al-hukm wa akhiruhunna as-salah. Demi sesungguhnya tali yang disimpul untuk mengikat ajaran Islam dengan yakin dan beramal dengannya dirombak, dirungkai satu demi satu. Apabila satu dirungkai, manusia yang bertaburan berpegang dengan simpulan tali yang masih ada. Yang pertama dirungkai ialah al-hukmu, yang berkait dengan hukum hakam, perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir dirungkai ialah sembahyang. Sebenarnya kita menghadapi zaman hukum-hukum Islam dirungkai, dirambak oleh umat Islam sendiri. Kita menyaksikan betapa akibat yang dialami oleh umat Islam pada hari ini. Berlakunya amaran Allah Subhanahu wa taala, wala takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayinat wa ulaika lahum adzabun azim. Dan janganlah kamu jadi seperti umat di zaman dahulu yang berpecah, yang bertelengkah, yang bergaduh di antara satu sama lain setelah datang kepada mereka keterangan daripada Allah. Mereka itulah orang-orang yang ditimpa azab yang sangat besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ayat ini mengesahkan orang-orang Yahudi ahli kitab yang meninggalkan kitab Taurat yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa alaihi salam, menjadi petunjuk per kaum Bani Israel. Apabila orang-orang Yahudi Bani Israel meninggalkan kitab Taurat, meninggalkan hukum-hukum Allah yang ada di dalam kitab Taurat, Allah timpakan kepada mereka penyakit berpecah belah, bercerai-berai, bergaduh di antara satu sama lain, menyebabkan mereka menerima hukuman di atas dunia, menjadi bangsa yang merempat, dan bakal menerima hukuman di hari akhirat sekiranya tidak bertaubat. Para ulama menegaskan, al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Iktibar pengajaran itu diambil daripada lafaz yang umum, bukan sebab yang khusus daripada ayat itu. Lafaz yang umum menunjukkan mana-mana umat yang meninggalkan petunjuk Allah di dalam kitab Allah akan menerima penyakit berpecah belah, bercerai-berai yang merosakkan diri mereka sendiri. Hari ini
kita berada di zaman umat Islam dalam keadaan bercerai-berai dan berpecah belah, sehingga perpecahan di kalangan umat Islam dapat dimasuki oleh syaitan-syaitan di celah-celah mereka. Syaitan-syaitan manusia yang sudah lama bermusuh dengan umat Islam telah berjaya memasukkan hasutan-hasutan mereka di celah-celah umat Islam sejak awal abad yang lalu, dengan perselengkahan yang diapi-apikan oleh musuh-musuh Islam. Umat Islam bukan sahaja menjatuhkan kerajaan mereka sendiri, bahkan mereka terpengaruh dengan tamadun kemajuan barat yang maju kebendaan, meninggalkan kitab Allah, tenggelam di dalam maksiat. Umat Islam ditimpa penyakit yang lebih teruk daripada kaum barat itu. Bukan sahaja orang-orang barat tidak menyerahkan teknologi mereka kepada umat Islam sepenuhnya, tetapi penyakit mungkar dan maksiat lebih parah menimpa umat Islam. Kita saksikan hari ini berlaku kehinaan ke atas umat Islam, khususnya di rantau Asia Barat, yang dikurniakan dengan kekayaan yang melimpah ruah, kekayaan yang tidak memberi apa-apa faedah kepada mereka, kekayaan yang membakar diri sendiri. Bukan sahaja berlakunya pembunuhan di antara satu sama lain dengan senjata-senjata yang dibeli daripada musuh-musuh Islam untuk membunuh sesama umat Islam. Bahkan umat Islam dihukum apabila Masjid Aqsa, kiblat pertama umat Islam, ditakluk oleh orang-orang Yahudi, musuh yang paling besar kepada Islam dan penganutnya. Kiblat yang pertama Masjid Aqsa ditakluk oleh orang-orang yang bukan Islam, walaupun di sana ada kumpulan-kumpulan Islam yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mempertahankan Masjid Aqsa itu, tetapi kumpulan itu dikecewakan oleh umat Islam sendiri, tidak dibantu oleh saudara-saudara mereka yang berjalan, kerana jalan-jalan Masjid Aqsa sibuk dengan berperang sesama sendiri. Itulah kehinaan yang menimpa umat Islam pada hari ini, merupakan amaran di dunia yang diberi amaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditimpa azab di dunia, dikoyak rabak, dimusnahkan oleh musuh-musuh dan diri mereka sendiri. Sesungguhnya masa masih tidak terlambat, dunia belum kiamat, untuk mereka kembali ke pangkal jalan, kembali kepada petunjuk Allah Subhanahu wa taala, dan kepada mereka yang menjadi pemerhati dari jauh kalangan umat Islam, hendaklah sedar dan insaf kembali kepada petunjuk Allah Subhanahu wa taala, mengelakkan diri mereka di kawasan masing-masing supaya tidak dimasuki oleh syaitan-syaitan yang memusnahkan mereka, supaya mereka terus kembali kepada Al-Quran, petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Marilah bulan Ramadan yang mulia ini kita melakukan muhasabah diri, muhasabah umat dan masyarakat Islam, supaya kembali bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertaubat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard wa'iddat lil muttaqin alladhina yunfiquna bis-sarra'i wad-dharra wal kazimina al-ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون.
dan bersegeralah kamu kembali kepada syurga yang luas yang disediakan kepada kamu oleh Tuhan kamu yang luasnya laksana langit dan bumi, disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Mereka itu ialah orang-orang yang membelanjakan harta mereka di masa senang dan susah, orang-orang yang memaaf ketika dalam keadaan kemarahan, dan Allah Ta'ala mengasihi orang-orang yang berbuat baik dan orang-orang yang apabila melakukan dosa dan kesalahan mereka sedar dan insaf mereka telah melakukan kesalahan itu, lalu mereka bertaubat di atas kesalahan itu dalam keadaan mereka menjadi orang yang tahu dan sedar kesilapan mereka sendiri. Barakallahu li wa lakum fil kitab was sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wal hikmah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الأسماء الحسنى والصفات العلى وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الرحمة المهدى والبدر الدجى اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwanya, dan jangan kamu mati melainkan dalam keadaan kamu menjadi orang-orang Islam. Marilah kita menghisap diri masing-masing sebelum menemui hari yang dinyatakan oleh Allah, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang tiada memberi manfaat oleh harta benda dan anak pinak malaikat mereka yang datang menghadap Allah dengan hati yang sejahtera. Hati yang sejahtera itu ialah hati yang percaya kepada Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang terkandung di dalam pesaka yang ditinggalkan, petunjuk Allah di dalam Quran dan kebijaksanaan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyelamatkan kita di dunia sehingga hari akhirat. Marilah kita menjauhkan diri perkara yang bercanggah dengannya, yang ada dan direka-reka, yang tidak ada kena-mengena dengan petunjuk Islam. Sesungguhnya perkara yang bercanggah dengan Islam itu menyebabkan celaka di dunia dan neraka di hari akhirat. Seterusnya kita tidak lupa untuk sentiasa berselawat kepada Rasul yang membawa rahmat yang berkekalan, kerana perintah Allah di dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya sentiasa berselawat ke atas Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu dan ucap salamlah kamu ke atasnya dengan sesungguh-sungguhnya. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya marrah sallallahu alaihi biha ashra. Sesiapa yang berselawat ke atasku satu selawat,
Nescaya Allah berselawat ke atasnya 10 selawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين والدعاة والمجاهدين والمظلومين والمستضعفين. على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم يا مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا وسلطاننا. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا. ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مظلوما إلا نصرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك رضاه ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها وباركتها يا رب العالمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عمل لا يرفع ومن دعاء لا يستجاب له. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال ومن الفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.